Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman Farhan bin Azhar dari kumpulan 2 ingin membentangkan bab 5 iaitu mazhab-mazhab yang tidak berkembang. Okey, mazhab-mazhab yang tidak berkembang ni berlaku pada zaman taklid. Iaitu mereka cenderung fuqaha nak bertaklid. Tu fatwa pintu ijtihad telah tertutup untuk menolak keburukan dakwaan ijtihad oleh mereka yang tidak mempunyai kelayakan berijtihad. Okey, kita tengok zaman taklid ni bermaksud ikut. Okey. Zaman taklid ni bermula pada pertengahan kurun ke-4 Hijrah hingga penghujung kurun ke-13. Tetapi kecenderungan ini juga merupakan semangat ijtihad di kalangan ulama fiqh telah dia macam telah membakar semangat mereka, dan tak ada pada waktu zaman ni fiqh telah menurun secara mendadak. Okay, next. Meluas budaya taklid pada zaman ni. Mereka ni berpegang kepada mazhab-mazhab fiqh tertentu serta menyokong para imam ikutan mereka. Okay. Seterusnya kita tengok suasana perundangan zaman taklid. Pada zaman ni, kekuasaan dan negara Islam mula lemah. Ekoran wilayah di bawah pemerintahan Islam berpecah belah. Kaum muslimin yang sebelumnya bersatu di antara satu kuasa mula berpecah belah menjadi wilayah kecil. Okay. Lepas tu, seterusnya, perpecahan dan tiada muafakat telah membawa perpecahan di sudut perundangan dan pentadbiran yang menyebabkan hilangnya negara dan wilayah mereka kuasai. Okay, kita tengok next slide. Kita tengok suasana juga, tapi kita tengok pada fasa pertama. Pada fasa pertama, ekoran perpecahan umat Islam dan lemahnya kekuasaan Islam menyebabkan lemah gerakan ilmiah. Okay, poin yang pertama, majoriti ulama fiqh hanya memberi tumpuan mengambil hukum daripada para imam mujtahid sebelumnya. So, mereka ambil hukum daripada imam yang sebelumnya. Okey, seterusnya poin yang kedua, tidak muncul mana-mana mazhab fiqh baharu. Yang ketiga, lemah pengubalan undang-undang, terhenti kegiatan ilmiah dan melemahkan kegiatan berfikir. Okey. Poin yang keempat, hanya menumpukan kajian secara terbatas daripada mazhab-mazhab tertentu sahaja. Okay. Poin yang kelima, lama-kelamaan budaya dan sikap tersebut menyebabkan tersebarnya pengaruh fatani taksub pada mazhab-mazhab tertentu. Okay, kita tengok pada fasa yang kedua pula. Pada fasa kedua pula, menjurus kebangkitan ijtihad. Pada fasa kedua ni, ijtihad mula nak bangkit semula. Bermula pada pertengahan kurun ke-7 Hijrah, menampilkan urus kebangkitan dan seruan supaya keluar daripada belenggung taklid dan membuka semula pintu ijtihad. Okey. Ijtihad itu bermaksud ijtihad itu ialah fardu kifayah dan kadangnya fardu ain hukumnya. Okey, antara tokoh yang terkemuka nak bangkitkan semula ijtihad ni ialah Imam Ibn Taymiyah. Beliau banyak menghadapi tentangan, sekatan, bantahan dan tindakan keras daripada pihak pemerintah. Okey. Beliau ni juga telah dipenjara sebanyak 5 kali. Dan beliau juga telah menghasilkan karya iaitu Majmu'ah Fatawa Ibn Taymiyah mempunyai 37 jilid. Okey. Dan diteruskan oleh muridnya Ibn Qayyim. Okey, dan beliau juga telah mengeluarkan karangan beliau iaitu Ilam Al-Muwaqqin. Okey, seterusnya kita tengok pada awal abad ke-12 Hijrah, lahir seorang tokoh mujaddin Islam yang terkenal iaitu Muhammad Abdul Al-Wahhab. Beliau ni membawa pemikiran ulama salaf
Beliau banyak mengkaji serta meneliti buku-buku karangan Ibn Taymiyah serta Ibn Al-Qayyim dan berusaha untuk mengembalikan seluruh umat Islam supaya bersikap terbuka. Okay, next. Beliau ni memenangi khurafat dan bid'ah. Beliau ni juga terkenal dengan gerakan Islah, iaitu Salafiyah. Okey. Seterusnya akan dibentangkan oleh kawan saya selepas ini. Okey. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih buat rakan saya iaitu Muhammad Aiman Farhan bin Azhar yang telah menjelaskan dengan lebih terperinci tentang mazhab yang tidak berkembang di muka bumi ini. Di sini saya Muhammad Syafiq Akmal bin Saleh bernombor metrik di 193-121-85 ingin menjelaskan lagi tentang mazhab yang tidak berkembang di muka bumi ini. Terdapat banyak mazhab yang tidak berkembang dan salah satunya adalah mazhab Al-Auza'i. Mazhab Al-Auza'i ini pengasasnya adalah Abu Amru Abdurrahman bin Muhammad Al-Azwayi. Beliau dilahirkan di Syam pada tahun 88 Hijrah dan meninggal dunia di Beirut pada tahun 157 Hijrah. Beliau juga banyak mengembara pada masa mudanya untuk mencari dan menuntut ilmu hadis daripada Atta bin Abi Rabah Al-Zuhri. Setelah menjadi ulama hadis yang ternama, ramai dari kalangan ulama hadis yang besar meriwayatkan hadis daripadanya. Seterusnya, beliau tidak cenderung kepada penggunaan ijtihad dan qiyas. Beliau sering menyuruh agar kita berpegang teguh dengan al-sunnah. Oleh itu, beliau dikategorikan sebagai ahli hadis. Apabila menjumpai hadis dalam suatu masalah, beliau tidak berpegang dengannya tanpa berpaling kepada perkara lain. Abu Amru Abdurrahman bin Muhammad Al-Azwai adalah seorang penulis yang mahir dan disegani ramai. Beliau adalah seorang penulis yang mahir mengarang beberapa risalah yang dapat dikesan hingga kini dan memiliki budi pekerti yang tinggi. Ketinggian ilmunya dapat dilihat melalui kata-kata Al-Walid bin Martad tentang dirinya. Aku tidak pernah mendengar perkataan daripada seseorang yang mulia melainkan pendengarnya perlu untuk memastikan dengan beliau. Aku juga tidak pernah melihat beliau ketawa berdekah-dekah. Dia juga dikenali dengan mempunyai kelebihan dalam percakapan kerana kata-kata beliau akan memberi kesan kepada orang ramai. Antara kata-kata beliau yang masyhur ialah, jika Allah mengkehendaki keburukan pada sesuatu kaum, maka Allah akan membuka pintu perdebatan kepada mereka dan menegah mereka daripada beramal. Antara kata-katanya lagi ialah, celakalah kepada orang-orang yang mempelajari ilmu fiqh bukan untuk tujuan beribadat dan orang-orang yang menghalalkan sesuatu yang haram dengan perkara-perkara yang syubhah. Seterusnya adalah kejatuhan mazhab Al-Azwai. Mazhab Al-Azwai pernah menjadi pegangan penduduk Syam sehingga qadi di Syam pada ketika itu berpegang pada mazhabnya. Kemudiannya, mazhab ini masuk ke Spanyol. Namun begitu, mazhab ini tidak kekal lama. Bahkan ahli kumpulan dan pengikutnya menjadi semakin berkurangan dan seterusnya mazhab ini lenyap daripada amalan masyarakat setempat. Mazhab ini tidak dapat bertahan apabila berhadapan dengan kemarahan mazhab Syafi'i di Syam dan mazhab Maliki di Spanyol yang berlaku pada pertengahan kurun ketiga Hijrah. Pandangan-pandangannya hanya disebut dalam kitab-kitab yang menceritakan tentang perselisihan pendapat di kalangan para fuqahah sahaja. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya rakan-rakan saya lain akan menyambung tugasan ini. Sekian, terima kasih.
Tajuk yang seterusnya pula ialah mazhab Syiah dan Khawarij. Seperti mana yang kita semua sedia maklum bahawa Syiah ini merupakan golongan yang bercita-cita untuk menjadikan Ali bin Abi Talib sebagai khalifah. Syiah ini terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiniyah, dan yang ketiga ialah Syiah Batiniyah. Syiah Imamiyah ini mereka berpendapat bahawa jawatan imam hanya layak disandang oleh Ahli Bait. Mereka juga menolak hadis yang diriwayatkan oleh bukan Ahli Bait. Dan yang ketiga, mereka beramal dengan taqiyah, iaitu sembunyi iktikad sebenar bila berhadapan dengan orang yang berlainan iktikad. Yang keduanya ialah Syiah Zaidiniyah. Syiah Zaidiniyah ini diasaskan oleh Zaid bin Ali Zainal Abidin, iaitu cicit Rasulullah SAW. Mereka ini berpendapat bahawa pelaku dosa besar berada di antara mukmin dan kafir. Dan yang keduanya, mereka juga beranggapan bahawa perbuatan manusia itu dilakukan oleh manusia, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai tambahan, mereka juga menolak pandangan Imam Maksum, Taqiyah dan Imam Mahdi. Dan Syiah yang ketiga ialah Syiah Batiniyah. Syiah Batiniyah ni mereka berpendapat bahawa Al-Quran mempunyai makna zahir dan makna batin yang hanya difahami oleh imam mereka sahaja. Mereka juga beranggapan bahawa Ali dan imam-imam mereka adalah Tuhan. Yang kedua, mereka beranggapan bahawa Imam Muhammad bin Al-Hanifiyah masih hidup. Dan yang ketiga, mereka menghalalkan beberapa maksiat seperti minum arak. Dan mereka ialah Syiah yang paling radikal. Dan yang seterusnya ialah Khawarij. Khawarij ini merupakan golongan penyokong Saidina Ali yang menentang Muawiyah tetapi tidak menerima majlis tahkim. Mereka beranggapan bahawa pelaku dosa besar ialah kafir. Yang kedua, mereka beranggapan bahawa mengkafir dan menghalalkan darah orang bukan Islam yang berbeza iktikad dengan mereka, iaitu bukan Khawarij. Dan yang terakhir sekali, yang ketiga, ialah sumber syariat hanya Al-Quran sahaja. Dan mereka menolak hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afan Ashraf bin Rosli. Nama metrik D193123446. Saya akan sambung dengan menceritakan tentang Khawarij. Okey, yang pertama pertentangan di antara Khawarij. Pertentangan di antara Khawarij disebabkan kerana perbezaan yang muncul kerana hal-hal yang remeh, dan hal inilah yang menimbulkan kekacauan di antara mereka. Seterusnya saya akan menceritakan tentang sifat-sifat Khawarij. Sifat Khawarij yang pertama ialah suka mencela dan menganggap sesat. Sifat yang paling nampak dari Khawarij adalah suka mencela terhadap para Aimatul Huda, iaitu para imam, menganggap mereka sesat dan menghukum atas mereka sebagai orang-orang yang sudah keluar dari keadilan dan kebenaran. Sifat ini jelas tercermin dalam pendirian di Zulquwasyirah terhadap Rasulullah SAW dengan perkataannya, faqala ya Rasulullah yang adli, wahai Rasulullah, berlaku adillah. Seterusnya ialah berprasangka buruk ataupun su'uzon. Ini adalah sifat Khawarij lainnya yang nampak dalam hukum syekh mereka, iaitu di Zulquwasyirah, dengan tuduhannya bahawa Rasulullah SAW tidak ikhlas dengan berkata, walillahi inna hadhihi lakansata ma'adala fiha wa ma'arida fiha wajhu Allah. Demi Allah, sesungguhnya ini adalah satu pembagian yang tidak adil dan tidak dikehendaki di dalamnya wajah Allah. Seterusnya ialah berlebihan dalam beribadah. Sifat ini telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW
dalam sabdanya, akan muncul suatu kaum dari umatku yang membaca Al-Quran, yang mana bacaan kalian tidaklah sebanding bacaan mereka sedikit pun. Tidak pula solat kalian sebanding dengan solat mereka sedikit pun. Dan tidak pula puasa kalian sebanding dengan puasa mereka sedikit pun. Seterusnya, keras terhadap kaum muslimin. Sesungguhnya kaum Khawarij dikenal bengis dan kasar. Mereka sangat keras dan bengis terhadap muslimin. Bahkan kekerasan mereka telah sampai pada derajat sangat tercela, iaitu menghalalkan darah dan harta kaum muslimin serta kehormatannya. Mereka juga membunuh dan menyebarkan ketakutan di tengah-tengah kaum muslimin. Adapun para musuh Islam murni dari kalangan penyembah berhala dan lainnya. Mereka mengabaikan, membiarkan serta tidak menyakitinya. Dan akhir sekali ialah sedikitnya pengetahuan mereka tentang fiqh. Sesungguhnya kesalahan Khawarij yang sangat besar adalah kelemahan mereka dalam penguasaan fiqh terhadap kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Yang kami maksudkan adalah buruknya pemahaman mereka, sedikitnya tadabbur dan merasa terikat dengan golongan mereka, serta tidak menempatkan nas-nas dalam tempat yang benar. Sekian, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahagian pembentangan saya akan bentangkan tentang sejarah Syiah, aliran Syiah dan akidah yang dipegang oleh Syiah. Terdapat dua pendapat jelas tentang terhasilnya aliran Syiah. Pendapat yang pertama mengatakan ketika berlakunya perang Siffin di antara Ali dan Muawiyah, pandangan ini secara tidak langsung mengatakan bahawa pengikut Ali beraliran Syiah, manakala pengikut Muawiyah pula Sunnah wal Jamaah. Namun demikian, ia bukanlah begitu. Ijtihad yang dinyatakan oleh Muawiyah didapati tidak benar, dan pendapat Ali Sunnah lebih jelas dan cenderung kepada Ali. Pendapat kedua pula mengatakan kemunculan Syiah setelah kematian Husain bin Ali radhiyallahu anhu, ketika beliau keluar daripada pemerintahan Yazid bin Muawiyah atas panggilan penduduk Iraq yang akan menyokongnya di sana nanti. Namun mereka mengkhianati beliau dan menyebabkan beliau terbunuh di Karbala. Akibat daripada pembunuhan itu, muncullah sekelompok Muslim menuntut agar pembunuhan tersebut dituntut bela. Ada pula sekelompok yang lain menghukum kelompok ini kafir kerana sudah terkeluar dari pemerintahan Bani Umayyah. Kemudian berlakulah pergaduhan dan menyebabkan beberapa orang daripada kalangan penyokong Husain terbunuh dan mereka digelar sebagai Syiah. Ini secara tak langsung menjelaskan hubungan kuat antara Syiah dan Husain radhiyallahu anhum berbanding Ali radhiyallahu anhum sendiri. Ini jelas apabila para pengikut Syiah menyambut 10 Muharram sebagai mengingati hari kematian Husain disambut dan tidak pula hari kematian Ali. Akibat dari peristiwa itu, wujudlah golongan yang menentang pemerintahan Umayyah dari segi politik sahaja. Sedangkan akidah dan mazhab fiqh mereka masih tidak bertentangan dengan ahli sunnah. Mereka adalah pemimpin awal Syiah yang masih bermazhab sunni. Seterusnya aliran iaitu aliran Syiah terbahagi kepada 3, iaitu Imamiyah. Imamiyah ini dia terkenal dan terbesar dan paling terbesar golongan Syiah yang dikenali sebagai Syiah Imam 12, panggilan selain pada Imamiyah, dan yang merangkumi 90% penduduk di Iran dan sebahagian besarnya penduduk Iraq. Golongan Syiah yang kecil seperti Zaidiyah dan juga ada lagi Al-Khulat Islamiyah dan Syiah Imam 7. Untuk aliran Az-Zaidiyah, ialah kata sifat dari Zaidi ataupun adalah salah satu mazhab Syiah yang dinamakan menurut Imam Zaid bin Ali. Pengikut fiqh Zaidi dinamakan Zaidis atau juga dikenali pula dengan imam berlima di Eropah. Akan tetapi ada pula satu kumpulan yang dinamai Zaidi Wasitis yang merupakan pengikut Imam 12. Imam Zaidi menerima 4 imam, iaitu pertama tetapi mereka menerima Zaid bin Ali sebagai imam kelima daripada saudaranya Muhammad Al-Baqir
Setelah Zaid, Zaidis menerima keturunan Hasan atau Husain lainnya sebagai imam. Imam Zaidiyah lainnya yang cukup dikenal adalah Yahya bin Zaid, Muhammad al-Nafs, Al-Zakiyah, Ibrahim bin Abdullah dan lain-lain. Untuk Batiniyah pula, Al-Quran berpendapat Batiniyah yang berpendapat Al-Quran mempunyai makna zahir dan makna batin yang hanya difahami oleh imam mereka, iaitu antaranya Ali dan imam-imam mereka adalah Tuhan. Yang kedua ialah Imam Muhammad bin Al-Hanafiyah masih hidup. Dan yang ketiga menghalalkan beberapa maksiat, antaranya seperti minum arak. Seterusnya untuk akidah orang Syiah, antara akidahnya ialah tauhid, iaitu bermaksud Allah itu satu. Yang kedua ialah adalah Allah lah, atau yang dimaksudkan Allah itu ialah Maha Adil. Yang ketiga ialah qiyamah. Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan manusia untuk pengadilan hari kiamat. Yang keempat ialah nubuwah, iaitu bahawa Nabi dan Rasul yang maksum dilantik oleh Allah untuk mengajar dan membimbing manusia. Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul terakhir. Dan yang kelima ialah imamah, iaitu bahawa Allah melantik orang-orang yang tertentu sebagai pemimpin umat manusia, iaitu menjadi sebagai imam. Sebagai contoh, umat manusia sentiasa ada seorang imam dan hanya seorang imam sahaja boleh wujud pada bila-bila masa. Sesetengah Rasul dan adalah imam. Contohnya Nabi Ibrahim AS yang merupakan Nabi, Rasul dan imam. Dan tidak semua imam adalah Nabi atau Rasul pula. Contohnya Imam Ali yang bukannya seorang Rasul maupun Nabi tetapi imam. Itu saja untuk bahagian saya. Terima kasih. Penutup bagi bab ini ialah yang pertama, kumpulan-kumpulan tersebut adalah kumpulan yang menyimpang dari akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, kita wajar menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh agar tidak terpengaruh dengan kesesatan. Pilihlah guru-guru yang mursyid sebagai pembimbing agar kita tidak terpengaruh dengan ajaran sesat di luar sana. Kita mestilah beramal dengan cara yang betul berpandukan Al-Quran dan juga As-Sunnah, supaya kita tidak mengikuti amalan yang dilakukan oleh akidah yang terpesong daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita mestilah mengamalkan cara-cara hidup yang betul mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekian, terima